Assalamualaikum, apa khabar semua? Cikgu Mi harapkan semuanya berada dalam keadaan sihat sejahtera. Bertemu kita pada kali ini dalam program E-Belajar bagi mata pelajaran matematik tahun 5. Terlebih dahulu, ingin Cikgu Mi memperkenalkan diri Cikgu Mi dahulu. Nama penuh Cikgu Mi ialah Halmizal bin Abu Bakar. Cikgu Mi adalah merupakan salah seorang guru matematik di Sekolah Kebangsaan Kalang Balak, Masjid Tanah Melaka. Baiklah, pada kali ini, bidang pembelajaran yang Cikgu Mi akan bincangkan bersama adalah berkaitan dengan sukatan dan geometri bagi tajuk masa dan waktu. Untuk bahagian pertama ini, kita akan bincangkan tentang perkaitan dalam masa iaitu bagi standard 4.2. Baiklah anak-anak, sebelum cikgu teruskan tentang perkaitan masa, Cikgu Mi ingin berikan 2 tips penting yang sangat membantu kita dalam topik perkaitan masa ini, iaitu yang pertama, kita perlu hafal unit hubungan masa. Dan yang kedua, kita perlu tahu operasi yang akan kita gunakan dalam menentukan hubungan unit masa ini. Baiklah, paparan seterusnya nanti cikgu bawakan kepada kamu semua hubungan unit masa dan apakah operasi yang akan kita gunakan dalam setiap hubungan unit masa. Baiklah, hubungan unit masa yang pertama ialah antara jam dan minit. Jam ke minit, 1 jam adalah bersamaan dengan 60 minit ataupun 60 minit bersamaan dengan 1 jam. Baiklah, apakah operasi yang kita akan gunakan bagi menukarkan jam kepada minit? 1 jam bersamaan dengan 60 minit, kita perlu darab dengan 60. Baiklah, bagaimana pula dengan minit kepada jam? Kita perlu bahagi dengan 60. Perlu kita ingat bahawa unit besar tukar kepada unit yang kecil, kita perlu darab, dan unit yang kecil kepada unit yang besar kita perlu bahagi. Baiklah, seterusnya hubungan unit masa yang kedua ialah hari kepada jam. 1 hari adalah bersamaan dengan 24 jam, iaitu 1 kitaran lengkap siang dan malam. Maka 24 jam pula adalah bersamaan dengan 1 hari. Itu adalah hubungannya. Bagaimana dengan operasi? Baiklah, untuk menukarkan hari kepada jam, kita perlu darab dengan 24. Manakala, jika nak menukarkan jam kepada hari, kita perlu bahagi dengan 24. Ingat, unit yang besar kepada unit yang lebih kecil perlu kita darab, dan unit yang kecil kepada unit yang besar kita perlu bahagi. Baiklah, hubungan unit masa yang ketiga ialah tahun kepada bulan. 1 tahun adalah bersamaan dengan 12 bulan, iaitu 1 kitaran lengkap Januari hinggalah bulan Disember. Maka 12 bulan pula adalah bersamaan dengan 1 tahun. Untuk menukarkan unit tahun kepada unit bulan, kita perlu darab. Manakala bulan kepada tahun, kita perlu bahagi dengan 2. Hubungan unit masa yang keempat pula adalah dekad kepada tahun. 1 dekad adalah bersamaan dengan 10 tahun, iaitu 1 kitaran lengkap 10 tahun. Maka 10 tahun adalah bersamaan dengan 1 dekad. Bagaimana kita hendak menukarkan dekad kepada tahun? Dan sebaliknya, dekad kepada tahun kita perlu darab dengan 10. Manakala tahun kepada dekad kita perlu bahagi dengan 10. Ya, hubungan unit masa yang kelima ialah abad kepada dekad. 1 abad adalah bersamaan dengan 10 dekad, iaitu kitaran lengkap 10 dekad. Ke 10 dekad pula adalah bersamaan dengan 1 abad. Itu adalah hubungannya.
Baiklah, untuk penukaran unit, abad kepada dekad kita perlu darab dengan 10. Pada dekad pada abad kita perlu bahagi dengan 10. Seterusnya, hubungan unit masa yang keenam iaitu yang terakhir ialah abad kepada tahun. Satu abad bersamaan dengan 100 tahun, iaitu satu kitaran lengkap 100 tahun. Maka 100 tahun adalah bersamaan dengan satu abad. Seterusnya, bagaimana kita nak menukarkan unit abad kepada unit tahun? Satu abad nak tukarkan kepada unit tahun, kita perlu darab dengan 100. Manakala tahun kepada abad pula, kita perlu bahagi dengan 100. Perlu anak-anak semua ingat bahawa jika unit yang lebih besar hendak ditukarkan kepada unit yang lebih kecil, kita perlu darab, dan unit yang kecil kepada unit yang besar kita perlu bahagi. Baiklah, itu sahaja untuk kali ini. Anak-anak perlu ingat tips yang cikgu berikan tadi. Dalam masa dan waktu untuk menukar unit, kita perlu hafal unit hubungan masa. Dan yang keduanya, kita perlu tahu operasi yang akan kita gunakan. Dan sekali lagi, cikgu ingatkan bahawa jika unit yang lebih besar hendak ditukarkan kepada unit lebih kecil, kita perlu darab. Manakala unit yang kecil kepada unit yang besar, kita perlu bahagi. Baiklah, Alhamdulillah, kita dah sampai ke penghujung rancangan bahagian satu kita pada kali ini. Ingat ya, dua tips yang cikgu kemukakan di awal tadi dan di akhir tadi. Kita perlu hafal unit hubungan masa dan mesti tahu operasi. Sehingga berjumpa lagi di lain kali. Sekian, terima kasih. #matematik di hati.